نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وافتح علينا فتوح العارفين. أما بعد. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni masih lagi kita dapat menyambung muzakarah kitab kita, iaitu kitab Fatih Munyatul Musalli. Kita bersyukur kepada Allah kerana masih lagi diberikan umur, kesihatan yang baik dan kelampangan masa untuk sama-sama kita hadir solat maghrib berjemaah dan seterusnya kita mengisi masa kita waktu menunggu isyak ni dengan pengajian ilmu. Okey, kita masih lagi dalam membicarakan adab sembahyang pada muka surat 29. Pada minggu lepas pada membincangkan adab sembahyang. Okey, pada kata seperti kata Hasan Basri. Seperti kata Hasan Basri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi dia kata seperti kata Hasan Basri. Siapa Hasan Basri? Seorang imam yang mujtahid juga. Dia ni zaman tabi'in. Ingat Hasan Basri. Jadi kalau kita dengar dekat masjid ke dekat ceramah kata ni pendapat Imam Hasan Al-Basri. Dia ni seorang ulama juga dan mujtahid lagi dia. Sebab apa? Dia ni zaman tabi'in. Nabi, sahabat, tabi'in. Lepas tu tabi'in. Lepas tu tabi'in sampai kita hari ni. Jadi dia tu zaman dia tu dekat dengan Nabi sebab dia sempat berguru menuntut ilmu dengan para sahabat Nabi. Nama penuh dia lamalah zaman tu. Tak ingat dia berapa dia lahir. Dia lahir berapa tahun 100 berapa hijrahnya kena cari balik. Okey. Nama penuh dia Abu Sa'id Hasan bin Abi Hasan Yassar At-Tabi'i Al-Basri. Dia ni lahir di Madinah. Dan dia lahir di Madinah pada zaman Sayyidina Umar. Dia lahir Hasan Al-Basri ni. Dia ni sempat bertemu dengan sahabat 130 orang sahabat. Dan dia ni merupakan anak murid kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Tengok dia hebat tu. Sayyidina Ali ni hebat tu. Ilmu banyak duduk dekat dia. Jadi dia kata macam mana? Dia kata seperti kata tu kat mana? Kata dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin. Pernah dengar tak? Kitab famous ni. Dah ada orang komplain dah sekarang ni macam-macam dah.
Saya duk belajar dulu pun dah komplain dah. Nak dia kata kitab ni banyak hadis-hadis yang palsu sebagainya. Kita kena tahulah Imam Ghazali ni siapa dia, Imam Ghazali ni. Dia kata okey boleh. Okay. Dia kata macam mana ni? Dia kata Imam Hasan Al-Basri kata maksudnya, yang ambil maksud je. Seperti kata Hasan Al-Basri, maksudnya kata tu, tiap-tiap sembahyang, bermula tiap-tiap sembahyang, sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Kena tulis lah. Tiap-tiap sembahyang. Sembahyang apa? Sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat yang tiada hadir hati dia. Dia sembahyang sunat ataupun dia sembahyang fardu, tiada hadir hati dia. Bahkan lagu mana, macam mana tiada hadir hati tu? Bahkan ingat itu ini, ingat perkara itu, ingat perkara ini, ingat moga tu, ingat moga ni, ingat macam-macam. Maka dia kata kalau macam ni, maka iaitu seksa terlebih hampir. Kalau mu semaya tapi mu fikir benda tu, benda ni, benda hak tak ada kena mengena tentang sembahyang, maka iaitu kalau buat macam tu seksa yang terlebih hampir. Okey, dalam bahasa matan Arab dia kata la yahduru fihal qalbu fahiya ilal uqubati asra'u. Tu matan asal dia bahasa Arab. Dia ambil maksudnya. Jadi dia kata yakni hati orang yang semaya ni, macam mana tiada hadir hati ni. Hati orang semaya ni, dia tak sedar. Dia tu duduk sembahyang. Tu tiada hadir hati tu maksud dia. Dia tak sedar, dia tak khabar, dia tak peka, dia tak jaga bahawa dia tu sekarang ni duduk sembahyang. Apabila dia tiada hadir hati tadi, dia duk ingat benda tu, benda ni, perkara tu, perkara ini. Apabila dia buat benda macam tu dalam solat, maka seksa terlebih hampir. Macam mana? Apabila kita sembahyang, kita sentiasa ingat, sentiasa sedar aku duduk sembahyang. Apa yang kita dapat? Kita dapat rahmat daripada Allah. Kita akan dapat pahala daripada Allah. Sekiranya berlawanlah. Apabila dah kita tak ingat, kita tak sedar dah sembahyang, jadi adakah rahmat Allah, pahala Allah tak akan dapat? Tak dapat. Jadi apabila tak dapat, apa yang dapat? Dapat seksa yang terlebih hampir. Seksa terlebih hampir. Boleh? Soalan nanti dulu. Kita kejap lagi. Boleh? Dia kata. Yakni mereka yang duduk semayang tadi tu, mereka yang duduk semayang, apabila kita semayang, kita ingat kita semayang, maka rahmat Allah terpaling hampir dengan kita. Tapi apabila kita duduk semayang, duduk koyak, kita tak sedar kita baca apa, rahmat Allah tak datanglah kat kita. Jadi yang dekat dengan kitanya, kemurkaan Allah Ta'ala. Sebab kita nak sembahyang ni, kita kena ikut kehendak Allah Ta'ala. Kita tak boleh sembahyang ikut yang kita nak. Macam kita nak pergi kerja, kita ikut selera kita. You boss, you punya pekerja, nak ikut selera pekerja, boleh tak? Nak datang lewat, sambil buat kerja duduk cincai-cincai. You suka tak? You tak suka kan? Buat kerja pun main-main je. Tak seronok dengan buat kerja. You suka tak ada pekerja macam tu? Tak suka. Kita nak pekerja rajin.
Kita nak pekerja kita ni semangat apabila bekerja. Betul tak? Kalau kita tengok pekerja kita malah, kita rasa macam mana? Boleh? Faham dah tu? Mudah tak? Okey, habis dekat situ. Boleh tak Pak Cik? Boleh tak? Tadi saya kata, kita ada pekerja. Tadi pekerja kita ni buat kerja sambil lewa, main-main tak? Kita rasa macam mana kita bos? Tak kan? Jadi kalau kita ada pekerja ni rajin, semangat buat kerja. Nak? Kita tengok kat dia ni bersungguh buat kerja. Aku nak bagi bonus kat dia ni. Betul. Habis. Contoh paling dekat kita nampak. Habis kat situ dia kata. Ini kata-kata Imam Hasan Al-Basri dalam kitab Ihya Ulumuddin. Okey. Dan lagi. Boleh dah habis? Habis. Cepat. Okey. Dia kata, dan lagi pada hadis. Dan lagi pada hadis. Dia kata, maksudnya, ambil mafhum. Ambil maksud hadis sahaja. Ambil maksud sahaja. Maksudnya, ambil kesimpulan daripada hadis dah. Ambil benda yang difaham daripada hadis dah. Hadis ni, riwayat dia daripada Abu Daud. Hadis ni, dan lagi pada hadis. Hadis ni, dalam riwayat Abu Daud, diriwayat secara marfu'. Hadis macam mana? Dia kata maksudnya, maksud hadis tu, mafhum daripada hadis tu, tiada manfaat bagi hamba daripada sembahyangnya hamba, melainkan sembahyang yang hadir hati serta Tuhannya hamba. Dia kata. Dan mafhum hadis, tiada manfaat, tiada diberi pahala, tiada diberi pahala bagi hamba daripada sembahyangnya hamba tadi. Kalau dia nak boleh pahala tu macam mana? Sembahyang yang hadir hati serta Tuhannya hamba. Kalau dia sembahyang, dia tiada hadir hati dia, tak sedar dia duk sembahyang, duk qoyak, sembahyang tu tiada manfaat bagi diri dia. Okey, contoh. Nak dia kata, kita ada lesen. Kita ada lesen. Tapi lesen kita tu mati. Jadi lesen tu bermanfaat tak bagi diri kita. Tapi ada lesen. Kalau boleh tanya ada lesen, ada. Tapi expire 20 tahun dulu. Waktu tok dia dulu. Jadi agak-agak lesen kita tu bermanfaat tak bagi diri kita? Tak bermanfaat. Jadi kalau solat kita tak ada hadir hati aku duk sedar aku duk sembahyang. Sedar aku ni duduk menghadap Allah Ta'ala, sujud kepada Allah Ta'ala. Tak sedar. Yang sembahyang ni tak rasa benda tu. Tak sedar. Hadir hati dia tu, maka sembahyang tu tak ada manfaat bagi diri dia. Apa maksud tiada manfaat? Dia kata, iaitu tiada pahala yang sempurna. Tiada dapat pahala yang sempurna. Dia sembahyang, tapi tak hadir hati, tak khusyuk. Maka dia tidak akan dapat pahala yang penuh, pahala yang sempurna. Boleh? Macam mana kita nak tahu? Tu serah kepada Allah. Tapi kalau dia sembahyang tidak hadir hati tak tu, dia tidak akan dapat pahala yang Allah janjikan nak bagi sempurna. Sempurna macam mana? Tu serah pada Allah Ta'ala. Boleh? Tapi untuk dia sembahyang tu, lepas dah dia habuan wajib. Setiap orang Islam wajib dia sembahyang. Jadi untuk habuan wajib tu dia lepas dah.
Dah hak lepas ni maknanya tidak kena dipersoal di akhirat esok. Amu semayang ke tak? Semayang. Tapi nak jak nak cek balik. Cek sekali kedua. Maksudnya apabila polis roblok, lesen. Ada lesen. Okey, tak apa. Ada lesen dulu pun tak apa dulu. Lesen expired nanti dulu. Tapi ada lesen tu lepas dah dulu. Maknanya untuk habuan dia buat fardu tu lepas. Tapi untuk dapat pahala sempurna tu tak ada. Kalau sembahyang dia tidak hadir hati dia. Dia kata. Bagi ulama fiqh, kalau dia sembahyang tapi dia tak khusyuk, sembahyang dia sah. Tapi pahala tak ada. Pahala sembahyang dia sah. Tapi ulama tasawuf kata, kalau dia sembahyang, maknanya ulama fiqh kata dia sembahyang dengan cukup rukun, syarat apa semua sempurna, sah sembahyang dia, tak ada masalah. Tapi bagi ulama tasawuf, kalau dia sembahyang tidak khusyuk, sembahyang dia tu zero. Sembahyang dia zero. Ni bagi ulama tasawuf. Tapi kita ni orang awam ni kita berdasarkan ulama fiqh lah. Kita ni ulama tasawuf ni bagi orang yang dah mendalami ilmu dah. Dia tak boleh terus kita belajar tasawuf terus. Kita kena belajar dulu syariat. Tahu syariat tu macam mana? Ilmu tentang hukum hakam dulu. Lepas tu baru kita belajar hakikat. Ilmu syariat, ilmu hakikat. Tu tak boleh kita terus belajar ilmu hakikat. Semua atas dunia ni ialah milik Allah Ta'ala. Kita pun pergi ambil barang orang. Sebab apa? Sebab semua yang Allah buat ni adalah milik Allah Ta'ala. Dia pakai ilmu hakikat. Tak boleh. Kita kena guna ilmu syariat. Ilmu syariat ni ilmu undang-undang. Nak ambil barang orang, tak boleh. Mencuri, tak boleh. Gitu. Ilmu hakikat ni apabila kita dah faham dah ilmu syariat. Ilmu syariat kita belajar ni hukum hakam semua. Tauhid, fiqh semua. Tu bagi orang yang nak mendalami. Betul tu. Makrifat tu lagi dalam tu. Makrifat tu orang dia mengatik, dia bertasbih hu. Orang duk petikan sekarang ni. Kita tak sampai lagi makam tu. Kita tak boleh nak petikan sebab kita orang awam. Zikir hu ni ada dalam kitab Hidayatus Salikin bagi Imam Al-Ghazali. Dalam kitab Hidayatus Salikin ni dalam bab berkenaan dengan zikir-zikir, Imam Ghazali kata apabila seseorang tu dia otak dia ni telah taslim dah. Otak dia ni telah dunia ni tak ada dalam kepala dia. Jadi apabila dia duk khusyuk ni, jadi Allah. Jadi Allah lepas tu jadi hu. Secara automatik bak duduk dalam keadaan sedar dengan Allah Ta'ala. Kita tak payahlah kita tak sampai lagi. Kita zikir tahlil la ilaha illallah pun tidur lena dah. Lena mengekur dah tidur. Tu baru 100 zikir. Orang lain beribu-ribu zikir. Boleh? Okay, habis kat situ. Kalau kita ada masa, saya pun tak belajar lagi kitab Hidayatus Salikin ni. Kalau belajar pun ambil. Bukan belajar secara talaki. Sebab kitab tu tebal. Orang nak mengajar pun sekarang ni tak ada. Orang nak mengajar ilmu tu tak ada. Sebab dia perlu ilmu kemahiran. Kitab tu dia terjemahan Jawi. Apabila kita baca kitab Jawi, terjemahan Arab, kita kena relate yang Arab dia. Kita tak boleh fokus yang Jawi terjemah tu. Kita kena ada juga yang Arab tu dalam kepala. Contoh kita baca buku terjemah Inggeris. Cerita apa? Kita kena tahu juga cerita yang asal dia dalam bahasa Inggeris. Terjemah ni kadang-kadang dia belik sikit lah. Boleh habis kat situ. Panjang pula. Okey, dia kata dan banyak orang sembahyang, sungguh sembahyang ia
Kita tengok ramai orang dia sembahyang. Bersungguh dia sembahyang. Rajin dia sembahyang. Kalau orang rajin ni kita panggil orang abid. Syaitan ni dia suka kepada orang abid daripada orang yang faqih, orang alim. Orang abid ni sembahyang lah beribu-ribu rakaat pun tak ada masalah bagi syaitan. Sebab apa? Dia buat tu dalam keadaan dia jahil tentang dia buat. Sembahyang dia, syaitan tak pelik sembahyang. Tapi kalau orang yang alim sembahyang satu rakaat, berdebar iblis. Syaitan. Sebab apa? Dia tahu orang faqih, orang alim ni sembahyang, betul-betul dia bermunajat dengan Allah Ta'ala. Maknanya dia penuh jiwa dia dengan Allah Ta'ala. Harusing dia. Walaupun orang rajin sembahyang dengan tidak kena dengan cara adab sembahyang. Sembahyang tak ada masalah. Tapi orang yang betul-betul buat yang alim ni, syaitan takut. Sebab orang ni Tuhan akan dapat dia rapat dengan dia. Faham tak? Okey, habis. Dia kata, banyak orang sembahyang, sungguh sembahyang ia orang. Orang ramai-ramai ni. Seperti orang ramai. Seperti orang ramai-ramai ni sembahyang. Tetapi tiada disurat baginya. Tiada ditulis. Tiada dicatat baginya. Baginya orang duduk sembahyang ramai-ramai tu. Catat apa? Penuh pahala. Dapat pahala yang sempurna. Melainkan kecuali dia dapatnya qadar bahagian dalam solat tu yang ada hadir hati dia. Ketika dia duduk sembahyang ni, sebanyak mana kita khusyuk, sebanyak itulah pahala yang dicatat. Kita boleh tahulah kita duduk sembahyang ni berapa minit kita khusyuk, berapa minit itulah dikira di sisi Allah Ta'ala. Kalau kita duduk koyak, duduk ingat itu ini, zero. Boleh? Dia kata. Hadir hati dia kata. Yakni sedar dia tu tengah solat. Okey. Imam Ghazali kata, 3 perkara cara untuk nak hadirkan hati dalam solat. Nak khusyuk, datangkan khusyuk dalam solat. Tengok, nampak? Kalau tak nampak, lama dah tu. Nampak tak? Pakcik nampak je Okey, pakcik baca contoh. Dia kata pertama, al-himmah. Semangat nak sembahyang. Rajin nak masuk sembahyang tu. Tu cara nak hadirkan hati. Maksudnya, nak masuk sembahyang ni kita dah semangat dah nak sembahyang. Tu salah satu nak dapatkan khusyuk dalam sembahyang. Dia kata, apa lagi? Apabila duduk sembahyang ni kita percaya penuh bahawa dengan pembalasan hari akhirat. Aku sembahyang ni Allah akan catat pahala penuh. Faham tak? Lepas tu apa lagi? Tadabbur, memahami setiap makna setiap dia baca. Dia tak pandai mentadabbur huruf bacaan. Dia tak pandai makna. Bismillah dia tak tahu apa makna, tak apa. Dia gambarkan huruf. Huruf ba bagi bawah, sin mati, mim bagi bawah. Boleh? Maknanya dia gambarkan bacaan yang dibaca, dia dengar dia baca. Tu salah satu kita nak jaga hati kita ni, tak nak bagi melewat, merayap. Kita duk fokus. Aku duduk sembahyang. Aku duduk sembahyang. Boleh? Lepas tu dia kata, dan qadar khusyuk akan Tuhannya. Dia kata, tetapi tiada disurat baginya pahala penuh, melainkan qadar khusyuk akan Tuhannya. Sebanyak mana qadar yang dia duduk bermunajat. Munajat. Munajat ni maksud dia berbisik-bisik dengan Allah Ta'ala. Macam kita duduk dengan mak awa kita dengan
nak dengan mak ayah kita call malam-malam nak. Ya, apa tu? Maknanya duk berbisik dengan kekasih kita. Tak nak bagi orang kacau. Sunyi-sunyi. Macam kita apa panggil? Macam mana cakap? Menghayati. Tak nak gangguan. Relax. Duduk bermunajat dengan Allah. Menikmati. Mana bermunajat, berbisik-bisik. Aku duduk sembahyang ni, umpama aku duduk berbisik-bisik dengan Allah Ta'ala. Boleh? Pernah dengar ayat tu? Kau tinggi. Kena tak? Okey, habis. Dia kata. Dan difaham daripada ini. Faham ini daripada mana tu? Dan difaham daripada ini. Okey, kata-kata. Dan difaham daripada ini, maknanya kesimpulan daripada kata-kata Imam Hasan Al-Basri dan juga sabda mafhum, sabda Nabi yang tadi, tiada manfaat tadi, dia kata bahawasanya sembahyang ni terkadang sedikit hadir hatinya. Kadang-kadang memang kita tak kira siapa. Kadang-kadang sedikit je hadir hatinya seseorang sembahyang tu. Dan terkadang, kadang-kadang, jarang-jarang, apa lagi? Kadang-kadang, jarang-jarang, peramli. Kadang-kadang, jarang-jarang, kadang-kadang, jarang-jarang, tak ingat? Satu lagi lupa. Maknanya, dan terkadang banyak hadir hati kita ni. Maknanya rakaat pertama kita duduk khusyuk, kita duduk sedar aku duduk sembahyang. Rakaat kedua pun kita sedar lagi kita duduk sembahyang. Mengikut, dia kata, dengan mengikut qadar lalai ingat itu ini. Terkadang kita ni banyak mengikut qadar lalai ingat itu ini. Maknanya kadang-kadang kita ni banyak hadir hati kita. Kadang-kadang sedikit je hadir hati kita. Sedikit tu dengan ingat benda tu, ingat benda ni. Nah, dia kata. Dan qadar jaganya. Dan mengikut qadar jaganya. Maknanya hadir hati dia tu sebanyak mana qadar dia duk sedar, dia duk sembahyang. Pada pekerjaan sembahyang. Okey, dia kata gini, bahawasanya sembahyang ni terkadang sedikit hadir hatinya dan terkadang banyak mengikut qadar ingat itu ini. Qadar itu ini. Jadi kalau dia ingat dia duduk sembahyang, banyak. Jadi banyaklah qadar pahala. Kalau dia ingat benda tu, benda ini, kuranglah qadar pahala dalam sembahyang. Berdasarkan hadir hati dia tu. Hadir hati tu khusyuk lah. Ada poin. Tak ada hadir hati, kurang poin. Tak dapat 27 lah. Tapi habuan jemaah tu boleh. Habuan jamaah. Orang tu dia hadir berjemaah. Habuan jamaah dia boleh. Habuan sembahyang dia tu. Habuan sembahyang ni kita dengan Allah Ta'ala. Waktu Allah nak bagi berapa, Pak? Individu buat. Adapun dia pergi untuk berjemaah, 27 garanti. 27 tu garanti. Jadi kalau ada salah sikit pun, tak apalah. Boleh cover lagi. Sebab banyak. Contoh duit, ada berapa ringgit? 27 ringgit. Jadi kurang 5 sen. Orang tak nampak maknanya orang boleh. Okey. Maksudnya 27 kurang 5 sen. Tak ada lah. 27 je lah. Maknanya tak ternampak zahir. Walaupun ada salah sikit-sikit.
Okey. Tapi kalau diri kita tu sembahyang, apa tu? Mengurangkan pahala tu sebab diri kita sendiri. Boleh? Boleh tak? Yang mengurangkan pahala sembahyang tu diri kita sendiri. Orang lain nak cover tu susah dah. Sebab kita qadar khusyuk kita dalam hati kita sendiri. Okey, dia kata. Ingat itu ini dan qadar jaganya pahala kita sembahyang ni mengikut qadar jaganya. Jaganya tu mengikut qadar kita sedar. Khusyuk kita dalam solat. Pada sedar tu pada pekerjaan sembahyang. Segala pekerjaan, segala perkataan di dalam solat kita. Dah masuk dah sembahyang. Boleh point baru boleh point ya. Dia macam ni. Sembahyang ni dia macam tu. Sebab hati kita. Ni hati kita semua orang macam tu. Kecuali orang-orang Allah dah bagi dah dia filter. Sebab tu sebelum sembahyang tu kan kita baca, orang baca qul a'udzu birabbin nas, orang baca bismillah. Sebab nak halau ni. Jangan kacau dulu sekejap ni nak sembahyang. Tapi Nabi kata mu tak khusyuk sembahyang tak apa. Sembahyang saja. Sebab khusyuk tu nanti dia akan datang dengan sendiri. Kita kena train dia. Apa bila mari? Apa bila mari? Aku nak sembahyang. Aku duduk sembahyang. Kita latih diri kita. Sembahyang. Batun, mari kita kena tadabbur. Kita kena memahami, insya-Allah. Apabila kita baca ayat Quran, kita faham makna sikit-sikit, benda lain dia tak akan kacau. Cuba buat datang. Kita baca tu kuat sikit. Orang setengah orang baca slow tu yang jadi lalai tu. Macam ni. Kesalahan yang kita tak tahu. Kita tak tahu tu kita serah kepada Allah Ta'ala. Tak bolehlah kita kata tak sah musmaya daripada umur 13 sampai hari ni. Sedihlah kita dengar. Yang tu kita serah kepada Allah Ta'ala. Kita dah menyesal. Aku dah nak belajar dah sekarang. Kita jangan duduk rasa bersalah. Aduh, aku dulu ni Allah tak terima ni. Aku buat dulu dalam keadaan jahil. Waktu tu perkara lepas, serah kepada Allah Ta'ala. Sekarang ni aku nak belajar dah. Buka buku baru dah. Jangan kita duduk rasa bersalah dengan kalau kita buat dalam keadaan jahil dulu. Lepas tu, apabila kita dah tahu ni, kita kena belajar. Kalau kita jahil dulu, nak macam mana? Tak ada orang bagi tahu kat kita. Tak ada orang nak tunjuk pandu kat kita. Saya rasa lebih baik kita dapat sabaran yang macam tu. Sebab kita akan memikirkan selama ni kita akan berusaha lagi berusaha lagi. Kita akan berusaha lagi. Tapi sama ada point tu hanya Allah yang tahu. Allah yang tahu. Cumanya apabila kita tidak khusyuk, kita tahulah kurang ada poin kat situ. Poin yang banyak mana? Serah kepada Allah Taala. Cuma kita kena sedar, apabila hati kita lalai, kurang ada poin kita. Pasal kalau kita tak ada anak tu setahun cabaran, kita dikatakan soal sendiri. Tahulah sendiri. Kita ada usaha itu untuk apa? Macam saya balik. Islah ni lagi-lagi belajar. Ada orang bila dia belajar lagi dia salah. Dia belajar lagi dia salah. Ada yang dia ada orang dia down dah dekat.
belajar baru tahu banyak dah kesalahan. Oh. Dia betul yang lepas dia buat tu semua Hmm. tak betul. Ada tadi kita jangan rasa bersalah. Kita jangan rasa duduk dalam keadaan bersalah dengan Allah Taala. Pandu betul-betul lah. Mana apabila kita dah belajar, kita istighfar lah. Allah, ya Allah Tuhanku, rupanya aku dah beramal dulu salah. Ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosa aku hari itu. Settle. Jangan duduk rasa bersalah macam tu. Tapi kalau kita rasa apa ni semaya kita dulu tak sah, kalau ada kita buat tak cukup apa semua, qada lah. Tak ada masalah. Qada lah. Lepas semaya zuhur pula niat qada. Itu kita dah ulang dah tentang i'adah solat. Ada dalam rakaman. Tak nak ulang dah. Okey boleh? Okey, habis dia kata. Dan orang hadir hati dia tu, dan bermula orang yang hadir hati dan khusyuknya hati dalam sekalian sembahyangnya. Bermula orang yang hadir hati dia ingat dia sembahyang, dan orang yang khusyuk tetap hati dia ni dengan Allah Ta'ala. Khusyuk dan hadir hati ni dalam sekalian sembahyangnya, di dalam setiap juzuk sembahyang dia. Setiap juzuk sembahyang dia. Sebab sembahyang ni seafdal ibadah. Sembahyang ni seafdal ibadah selain daripada ibadah-ibadah lain. Jadi setiap juzuk dia sembahyang tu, mana setiap juzuk Allah Akbar, setiap tu sembahyang tu, poin-poin dia sembahyang tu sentiasa hadir hati dia. Nescaya kalau dia buat macam ni, buat kerja lagu ni, disurat baginya, dicatat pada dia, ditulis bagi dia penuh pahala. Boleh? Okey. Dan orang yang hadir hati dia, orang yang khusyuk ketika dia duduk di dalam sembahyang ni, ketika dia duduk dalam sembahyang tu, setiap juzuk pekerjaan dalam sembahyang dia tu, sentiasa hati dia ni duduk hadir, sentiasa dia duduk khusyuk. Kalau dia buat macam ni, disurat, dicatat pada diri dia pahala yang penuh daripada Allah Ta'ala. Dan ni buat apa? Lepas ni buat apa? Juzuk sembahyang. Maknanya ketika dia qiyam, ketika dia rukuk. Maknanya bukan kita khusyuk dalam sembahyang ni, tak apa khusyuk ni tanya berdiri je. Nanti aku rukuk, aku sujud, aku tak nak khusyuk dah. Maknanya daripada angkat takbir Allahu Akbar, qasak ta'arud ta'yun, sampai dah Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh? Daripada Allahu Akbar, Assalamualaikum tu sentiasa hadir hati dan sentiasa khusyuk. Maknanya boleh? Okey, habis kat situ dia kata. Boleh pahala penuh. Catatan Allah boleh penuh pahala dekat dia. Dan orang yang lalai pada sekalian sembahyangnya, tadi orang yang boleh pahala penuh. Orang ni orang yang lalai daripada takbir sampai Assalamualaikum. Hati dia tak pernah dia tahu, tak pernah dia sedar dia ni duduk dalam sembahyang, ataupun tak pernah datang khusyuk. Tiada disurat baginya, tak ada, kosong ditulis catat baginya, bagi orang sembahyang tu pahala suatu. Tak ada pahala suatu pun, walau sedikit pun, kosong, tak ada, letih saja. Okey. Tadi kita dah bincang. Boleh. Dia sembahyang lepas dah dia habuan fardu.
Lepas dah. Mana dekat akhirat esok, nanti untuk kewajipan sembahyang tu, lepas dah dia. Ni sembahyang kaki sembahyang. Tapi untuk pahala tu, nanti akan dinilai sekali lagi. Umpama tadi saya cerita, apabila polis Roblox, polis tanya lesen. Dia pun tunjuk lesen dia. Ada lesen cik? Ada. Okey, tak apa. Lepas dulu, satu hal. Ada lesen tu lepas dulu. Tapi apabila polis nak cek sekali lagi, expired bila apa semua, tu jaga-jaga. Tu penilaian pula. Untuk yang pertama ni, lepas dulu. Habuan fardu tu lepas dulu. Macam orang kafir, sembahyang ni dekat atas dunia bagi diri dia ni tidak fardu. Maknanya, sembahyang ni fardu kepada orang Islam. Jadi dia tidak difardukan, tak wajib. Dekat akhirat nanti akan dihisap balik kat dia. Dia kena, maknanya sembahyang tu dekat akhirat nanti akan dikira pada dia pula. Walaupun atas dunia ni tak fardu. Sebabnya hakikat sembahyang ni semua orang kena sembahyang. Hakikatnya. Sebabnya Allah suruh sembahyang, arahan daripada Allah. Atas dunia ni dia tak ada lah. Maknanya atas dunia ni dia tidak akan dipersoal apa. Tapi di akhirat nanti habuan dia tak sembahyang tu akan kena. Untuk sembahyang atas dunia ni kita tak boleh paksa dia. Sebab dia tidak Islam. Tapi dekat akhirat tak sembahyang dia tu akan Allah hukum. Hukum macam mana? Wallahu a'lam. Kita in the gang dengan dia kaki tak sembahyang ke contoh tak? Sama-sama lah. Sebab tu dalam kitab Asbabul Murtad, contoh dia kata, kalau aku tak masuk neraka, siapa nak kawan dengan orang kafir, dengan Firaun? Kesianlah kat dia orang tak ada kawan. Contoh dia kata macam tu tak? Jatuh murtad tu. Jatuh murtad pada waktu itu juga. Mempermainkan agama Islam. Ataupun dia kata macam ni, aku ni tahun depan ni aku nak pergi Amerika. Duduk Amerika ni kena tukar agama, tak boleh guna dah agama Islam duduk sana. Kena ikut agama Kristian. Jatuh murtad pada waktu itu juga, walaupun dia niat nak tukar agama 3 tahun lagi. Sebab 3 tahun lagi dia nak pergi Amerika. Dia kata 3 tahun, dia dah niat lah hati dia, panggil cita-cita lah hati dia, kata 3 tahun lagi ni aku nak pergi Amerika. Duduk Amerika ni tak boleh guna ajaran Islam, aku nak sembahyang tak boleh. Tak sesuai, aku kena ikut ajaran Kristian lah. Dia niat macam tu, jatuh murtad pada waktu itu juga. Kena mengucap balik. Kena mengucap balik pada waktu itu juga. Dan menyesal dia, tak akan buat dah. Yang tu nanti kita bincang. Tak sedar ni lah bahaya. Sedar tak sedar pun memang jatuh. Batu kita ni kena tahu jangan jatuh. Benda ni jatuh. Begitu kenal. Nanti insya-Allah kita akan baca kitab Asbabul Murtad insya-Allah. Pilihlah hari apa kita nak baca. Boleh? Hari-hari lain selepas dari Rabu. Nanti kita baca insya-Allah. Untuk mengelak kita jatuh. Okey, dia kata sikit lagi. Okey, dia kata, wahai manusia, wahai orang-orang manusia yang beriman. Kita lah orang beriman, dia kata. Bersungguh olehmu. Apa dia bersungguh? Yakni pada menghasilkan lazat dan kesedapan munajat Allah. Bersungguh tu maksud dia menghasilkan lazat. Maknanya kita kena buat bagi hasilkan lazat. Macam kita makan mizue. Air apa? Air mizue. Mizue sedap sekali air apa? Pedisa apa? Boba. Jangan pernah makan boba. Nanti Zubi belanja. Kita naik Alza pergi makan boba. Macam kena makan apa? Air tuak. Air tuak. Tirak ni tuak kelapa lah. InsyaAllah. Pakcik kena balik kampung saya.
Pol kerai. Nanti kita belanja. Sana banyak air tuak murah-murah. RM5 sana. Jadi tuak tak boleh. Tuak tak boleh ada mabuk kan. Dok. Nanti kita bincang lagi. Ini dah kelapa, tuak kelapa. Oh, masa je. Ya ni, RM5 satu botol mineral, 500 ml. Sini ada. Ada. Saya boleh rasa original dengan tak original. Okey, habis. Maksudnya, apabila kita minum air yang sedap ni, kita menikmati lazat dia tu. Lazat dia tu kita menikmati. Sebab tu dalam syurga, kita makan buah apple hari ni, rasa macam ni. Makan esok pula, lagi sedap. Esok makan pula, lagi sedap. Sebab tu dalam syurga ni tak jemu. Hari ni tengok bini kita. Bangun tidur tengok bini kita. Ya. Esok tak kenal. Awak kan ni? Makin cantik. Dalam syurga ni macam tu. Dalam syurga ni macam kita kat dunia ni pakai baju yang sama 5-6 kali boring lah. Dalam syurga ni dia tak boring. Tak ada boring. Nikmat dia tu, benda yang sama, nikmatnya berganda. Tu tak kira haji muk lagi. Jimuk. Orang lelaki tu dia beri 100 kekuatan lelaki jimuk. Macam mana? Wallahu a'lam. Ke atas dunia ni, sekali rangkul gogek dah kaki lah contoh. Tak tahu akhirat dalam syurga ni. Tengok bini kita tak kenal. Ya. Tengok esok. Awak ni semakin cantik ni. Begitu. Lepas tu orang tanya, kalau isteri dia tu isteri dia ni berkahwin 4 orang. Perempuan. Apabila berkahwin 4. Contoh suami dia mati. Yang ni bercerai mati macam tu. Jadi dekat dalam syurga nanti, ia duduk akan bersama dengan suami yang mana? Macam mana? Kita masuk ada lain-lain ni. Aku bagi tahu satu. Jadi, satu pendapat ulama kata, isteri dia tu boleh pilih. Ini duduk yang mana? Atas dunia dulu, ada suami dia bercerai. Ada suami dia mati. Ada 4 orang lah contoh. 5 ke ikut lah. Jadi Allah bagi pilihan dekat isteri dia. Pilih mau duduk dengan suami yang mana. Ada satu pendapat. Ada satu pendapat kata lagi, Allah tentu. Allah tentu kat dia. Ni, mu ambil ni. Duduk dengan mu dalam syurga. Duduk berkasih sayang dalam syurga. Allah nanti cerita yang lain tu. Ajar pula. Okey, habis. Dia kata, bersungguh kita orang yang sembahyang ni, macam mana bersungguh? Sungguh kita ni menghasilkan lazat. Lazat kita duduk sembahyang dan juga apa dia? Menghasilkan kesedapan dalam sembahyang. Kita buat kita duduk sembahyang ni rasa lazat, seremuk, berkering kita duduk sembahyang. Cuba buat. Bangun pukul 3 pagi cuba latih. Dia kata, wahai manusia beriman, bersungguh olehmu menghasilkan lazat tu. Olehmu, hai orang berkehendak akan lazat dan sedap munajat dengan Tuhannya hamba dalam sembahyang. Lepas tu, mudah-mudahan kalau membuat macam ni, dikasihi. Apa maksud dikasihi? Allah akan beri rahmat. Dikasihi Allah akan kamu dengan hal itu. Hal mana? Hal mana? Hal bersungguh itulah. Dalam hal kamu duduk bersungguh dalam sembahyang tu, Allah akan bagi rahmat kepada kamu. Lepas tu dia kata, hendaklah kita orang-orang kaki sembahyang ni bersungguh dengan seboleh-boleh. Buat sehabis-habis boleh. Sehabis-habis kuasa. Buat kita ni kepada khusyuk. Latih diri kita ni untuk mendatangkan khusyuk dalam sembahyang. Apa maksud khusyuk? Tetap anggota dan hati kita ni sedar aku duduk sembahyang. Dan hadir hati. Dan hendaklah kita bersungguh dengan seboleh-boleh kepada hadir hati. Dan hendaklah kita bersungguh-sungguh dengan seboleh-boleh kepada ikhlas kepada Allah Ta'ala. Atau Allah. Boleh tak?
hendaklah kita bersungguh dengan seboleh-boleh kepada khusyuk. Hendaklah kita bersungguh dengan seboleh-boleh kepada hadir hati. Hendaklah kita bersungguh dengan seboleh-boleh kepada ikhlas kepada Allah Ta'ala. Apa maksud ikhlas dalam sembahyang tu? Maksudnya, dalam kita duduk sembahyang tu, tak ada perasaan riak. Riak dalam sembahyang tu, tak ada takabur, riak. Orang duduk sembahyang tu kadang-kadang tau, dia suruh orang tengok dia duduk sembahyang kat belakang ni. Warak dia duduk sembahyang. Tak boleh. Buang benda tu. Tak ada benda tu, aku tak ada nak menunjuk, tak ada nak takabur apa. Aku buat sembahyang ni kerana Allah Ta'ala. Tak ada rasa takabur apa. Buang riak. Maknanya ikhlas kita buat tu kepada Allah Ta'ala. Okey, boleh? 5 minit lagi. Dan dia kata, dan hendaklah dengan seboleh-boleh. Wajib tu. Dan wajiblah dengan seboleh-boleh, dengan sehabis kuasa, kita perhati makna. Kita perhati makna. Kita perhati kalamullah. Tapi kita ni tak pandai nak perhati makna. Kita perhati bacaan yang kita baca. Dia kata. Dan hendaklah dengan seboleh-boleh, dengan kita buat habis ring. Habis ring cik. Habis ring. Habis ring ni habis kudrat lah. Maknanya kita cuba usaha seboleh-boleh, dia kata. Perhati makna. Perhati makna, tadabbur makna. Atau bacaan. Bacaan kita. Bacaan mana? Bacaan kalamullah. Itulah ayat Quran tu. Bacaan. Perhati bacaan. Huruf yang kita baca tu. Dan perhati zikir. Zikir kita duduk sembahyang tu, kita perhati zikir tu. Perhati makna zikir. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal azim. Perhati makna zikir tu. Boleh? Apa maksud Subhana rabbiyal azim? Perhati makna dia. Dan lain. Lain tu maknanya perhati seperti doa. Doa kita duk baca dalam sembahyang. Kita boleh lepas habis kita baca tasyahud, kita boleh baca doa. Kita boleh baca doa. Jadi kita perhati doa yang kita baca tu. Kan kita ajar tu kan. Dia kata, dan jangan kita ni dia kata, jangan kita buat macam mana? Cepat pada bacaan. Jangan kita baca cepat pada bacaan, baca laju. Seperti mana sembahyang tarawih dekat Indonesia. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Allah tak tahu tu. Maknanya khusyuk duduk kat mana? Kita nak tanya khusyuk tu duduk kat mana? Boleh tak datang khusyuk macam tu? Agak-agak lah. Maknanya kita ikut imam. Nak kejar imam ni. Maknanya kita khusyuk tu tak mari sebab laju sangat. Dia kata, maknanya jangan kita ni dalam sembahyang ni kita cepat pada bacaan kita tu. Kerana apa kita jangan buat baca cepat ni? Kerana cepat kita baca ni tentu tidak sempat kita perhati. Perhati apa dia? Perhati makna. Perhati apa dia? Perhati bacaan. Bacaan ayat Quran ke, bacaan zikir ke, bacaan tasbih. Okey, boleh? Yang ni habis. Ni kita sambung minggu depan insya-Allah. Okey, wallahu a'lamu bis-shawab. Okay, insya-Allah kita sambung pada minggu hadapan. Dia kata okey, yang ini dia kata lagi, okey. Terus kepada dah. Okey.